Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup denganmu untuk hidupku, siang dan malamku, suka dan dukaku, dengan kalammu aku bahagia ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, apa khabar ya sahabat-sahabat Mihrab yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah pada pagi yang mulia ini sama-sama kita meneruskan bacaan Al-Quran
Ia sambungan daripada surah Al-Hijr, muka surat 265 ayat yang ke 9, muka surat 267 ayat yang ke 91 insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون
ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah.
Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup denganmu untuk hidupku, siang dan malamku, suka dan dukaku, dengan kalammu aku bahagia. Ya Allah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma lakal hamdu hatta tarda, wa lakal hamdu idza radita, wa lakal hamdu ba'da ridha. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi Isnin yang begitu indah ini, tuan puan sekalian. Ya, dapat kita bersama-sama kembali meneruskan secara siaran langsung ya, insya-Allah. Walhamdulillah. Siaran Mihrabul Quran ya, setiap pagi bersama dengan ustazah dan juga anak-anak ustazah ya. Dan pada hari Sabtu dan Ahad, kajian Asmaullahil Husna bersama dengan suami ustazah Dr. Azhar Yaakob. Mudah-mudahan Allah merahmati keluarga kami, memberkati keluarga kami, demikian juga keluarga tuan puan sekalian. Ya, mudah-mudahan sentiasa dilimpahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakinah, mawaddah, warahmah. Mari kita sama-sama mulakan terlebih dahulu dengan kita membaca dan menghayati Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah sahabat-sahabat sekalian, Ustazah sangat-sangat bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala ya kerana pagi ni dapat bersama-sama dengan Tuan Puan, dan Ustazah harap ya Tuan Puan jangan segan silu ya, jangan terlepas pandang untuk tolong sharekan link kita pada pagi ini dengan adik-beradik kita, dengan pasangan hidup kita, dengan anak-anak kita, dengan rakan sekerja, dengan grup family, dengan grup kejiranan, ya, dengan grup Tupperware, dengan grup macam-macam grup lah yang tuan puan ada. Ya, minta tolong sampaikan linknya, minta tolong terus memberikan komen di ruangan komen. Ya, alhamdulillah ramai yang send love pada pagi ni, send good, ya, ada yang send stars juga. Terima kasih. Puan Zaitun Jalil, apa khabar Puan Zaitun yang sedang menonton pagi ni? Puan Dalila Helmi, terima kasih Puan Jazidah Ahmad yang send stars pagi ni. Terima kasih pada Emily Nur Iris, pada Nick Shazlin ya yang send love. Terima kasih kepada Puan Marabia Abdullah, Puan Siti Rotaja. Terima kasih Milsha yang sedang menonton pagi ni, Puan Siti Nomi. Terima kasih Cik Yon, terima kasih Elin Khairus ya yang stand stars pagi ni. Terima kasih Mahakiki Jalaluddin, terima kasih Cik Nurul Arifah, terima kasih Puan Asia Saad, Puan Nurul Sarah, Puan Nur Azrinda Azhar, Puan Zuhairah Abdullah, Puan Zuhairah Abdul, Puan Norin Mahmud. Terima kasih Puan Rosnah Syarif, Puan Huzaini Abdul Aziz, terima kasih Anadin ya bagi salam kepada Ustazah. Waalaikumsalam. Terima kasih Puan Siti Safura Abdullah, Puan Umi Nadirah Mustafa, Puan Khadijah Yusof, Puan Hajah Siti, apa khabar? Ya, Puan Nurul Nadia, Puan Zizul Hassan, Puan Maznah Yusof. Ada yang kata rindu Ustazah. Ya, Tuan Puan. Ustazah juga rindu dengan Tuan Puan sekalian. Tapi Masya Allah, ya jadualnya, Allahu Akbar, teramat padat. Ya, tak duduk rumah. Baru semalam je balik daripada Negeri Sembilan. Daripada Kuala Terengganu ke Kelantan. Kelantan, Terengganu balik. Lepas tu ke Negeri Sembilan. Ni barulah. Ya, baru duduk kat rumah. Pun begitu sahabat-sahabat sekalian, insyaAllah. Ya, lepas insyaAllah petang ni, Ustazah dan Dr. Azhar akan bertolak membawa rombongan. Ya, insyaAllah kami akan bertolak menuju ke Masjidil Aqsa, insyaAllah. Ya. Dengan penerbangan Oman Air, insyaAllah ke Amman dulu, masuk Jordan dulu, insyaAllah sehari, dan kemudian ya insyaAllah melalui Jordan akan terus menuju ke Masjidil Aqsa. Semoga Allah memudahkan perjalanan kami ini, ia memberkati perjalanan ini yang niatnya adalah untuk mengambil keberkahan, ya, niatnya adalah untuk mengambil sebanyak-banyaknya pengajaran, ibrah ya, daripada perjalanan menuju menziarahi Masjidil Aqsa, di antara salah satu daripada 3 masjid yang sangat digalakkan dalam Islam untuk kita menziarahinya. Jadi mudah-mudahan Allah mempermudahkan segala urusan ini, dan Ustazah akan melanjutkanlah perjalanan tu daripada Masjidil Aqsa ke Masjid Nabawi dan ke Masjidil Haram sebelum kembali ke tanah air Malaysia. Ya, perjalanan yang telah diatur daripada awal tahun lagi. Tak boleh dah nak postpone ke nak apa ya tuan-puan sekalian ya. Jadi insya-Allah semoga Allah mudahkan, semoga Allah mustajabkan doa musafir. Kami semua ya doakan tuan-puan agar Allah mengurniakan kepada kami ibrah yang terlalu indah ya, yang boleh memberikan nilai manfaat kepada hidup kami yang lebih besar lagi insya-Allah. Baik sahabat-sahabat sekalian, tajuk kita apa hari ini? Tajuk kita adalah apabila Allah Subhanahu Wa Taala melapangkan. Ini bahagian yang kedua. Ya, kita sedang bincangkan tentang surah Asy-Syarah ataupun dikenal juga dengan nama surah Al-Insyirah. Pun begitu, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Semoga Allah ya memustajabkan doa-doa kita semua pada hari ini.
Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء لك بذنوبنا فاغفر لنا فاغفر لنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ya Allah, Engkau Tuhan kami, tidak ada Tuhan melainkan Engkau. Engkaulah yang telah menjadikan kami, dan kami adalah hamba-Mu, dan kami menurut di atas perintah dan perjanjian dengan-Mu, sekadar keupayaan kami. Kami berlindung dengan-Mu daripada kejahatan dosa yang telah kami lakukan. Dan kami mengaku dengan nikmat-Mu ke atas kami, dan kami mengaku dengan dosa-dosa yang telah kami lakukan. Maka ampunilah kami, maka sesungguhnya tiada siapa yang dapat mengampunkan segala dosa, melainkan Engkau. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq, wa a'malana minar riya', wa alsinatina minal kadhib, وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. Ya Allah, sucikanlah hati-hati kami daripada nifaq, amalan-amalan kami daripada riya, lidah-lidah kami daripada berdusta, dan mata kami daripada khianat. Sesungguhnya Engkau mengetahui mata-mata yang khianat dan apa yang tersembunyi di dalam dada. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sahabat-sahabat sekalian, mari sama-sama kita membaca surah Asy-Syarah. Ya, sama-sama kita membaca surah Al-Insyirah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah melapangkan hati kita semua, insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Sadaqallahul azim. Bukankah kami telah melapangkan dadamu, wahai Muhammad, dan kami pun telah menurunkan beban darimu yang memberatkan belakangmu, dan kami tinggikan sebutan namamu bagimu. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai dari sesuatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Itulah maksud daripada surah Asy-Syarah yang kita terasa, tuan-puan sekalian, bila kita baca saja surah Al-Insyirah ataupun surah Asy-Syarah sebanyak 8 ayat ini, kita terasa nilai ketenangan, kelapangan langsung kita rasakan pada hati kita. Sahabat-sahabat sekalian, mari kita lihat satu persatu terlebih dahulu secara sepintas lalu maksud daripada ayat ni. Nanti kemudian barulah kita akan memperhatikannya secara lebih mendalam, insya-Allah. Alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan dadamu? Ini adalah satu bentuk istifham. Dalam bahasa Arab, istifham ni maksud dia adalah satu bentuk pertanyaan. Ya. Tapi dalam ayat ini, tuan-puan sekalian, istifham di sini adalah istifham taqriri. Bila sebut istifham taqriri, ia bukanlah semata-mata soalan yang perlu dijawab. Ya,
Sebaliknya ia adalah satu bentuk soalan yang sudah ada jawapan. Satu bentuk soalan yang kita patut rasa malu bila mendengar soalan ni. Ya, bukan nak jawapan sangat, tapi soalan ni tuan-puan sekalian untuk mengingatkan kita. Soalan ni dah mengandungi jawapan yang syarat dah. Jadi bila Allah Subhanahu Wa Taala bertanya, Alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan dadamu? Ini ditanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai Muhammad? Memang soalan ni bunyi macam, ialah soalan bukankah? Maknanya perlu kepada jawapan. Tapi bila kita sebut istifham taqriri, tuan-puan sekalian, ia sudah syarat dengan jawapan. Maknanya apa dia? Allah Subhanahu Wa Taala nak mengingatkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan kepada kita semua tuan-puan sekalian, bahawa di sana nikmat Allah Subhanahu Wa Taala sudah terlalu banyak, sudah tidak terhitungkan. Allah telah melapangkan, Allah telah meluaskan, Allah telah menenangkan, Allah telah menyamankan, Allah telah mengurniakan nikmat-nikmat itu semua kepada kita. Sebab tuan-puan sekalian, kita semua ni sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala sangat berpotensi, sangat ada sifat tuan-puan, apa dia? Ketika mana berlakunya kesempitan, ketika mana berlakunya gundah gulana, kegelisahan, ada masalah begitu begini, apa yang berlaku adalah semua masalah-masalah tu ataupun ujian tu tuan-puan sekalian akan attack hati kita. Dia tak attack mata kita. Dia sakit mata lah sebab ujian ni, tak. Sakit telinga lah sebab ujian ni, tidak. Dia sakit tangan lah sebab ujian ni, tak. Dia akan attack hati kita. Yang telah kita bicarakan pada bahagian yang pertama, bagaimana gambaran kasar hati menurut Imam At-Tirmizi, adanya sadrun, adanya qalbun, adanya fuadun, dan adanya lubbun. Tuan-puan kalau tak dengar lagi yang tu, kena dengarlah siri yang pertama. Kalau nak lebih mendalam, kena masuk Mihrab Coaching Qalbun Salim. Baru kita hurai betul-betul macam mana sadrun, ia dada luar, yang macam pintu dia. Macam mana qalbun, dada dalam, hati, yang disebut hati, yang berbolak-balik. Macam mana fuadun, mata hati, yang boleh melihat, boleh menilai. Dan macam mana lubbun, yang merupakan inti hati, akal hati. Di mana itu tak ada dah sempit dah, tak ada dah berlaku sempit ke, sempit ke lapang ke, tak ada dah. Sebab apa? Kalau dah sampai lubbun ni, ini cahaya tauhid. Ya, cahaya tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hati tu memang sangat lapang. Ia dilapangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sahabat-sahabat sekalian, berlaku apa-apa dalam hidup kita, yang kena attack ni hati. Hati tu jadi apa? Jadi sempit sangat. Jadi sempit. Jadi macam mana tuan-puan sekalian, satu pendekatan daripada Al-Quranul Karim, ya, alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maknanya apa? Apa yang berlaku pada kita hari ini, Allah suruh flashback yang sebelum-sebelumnya dalam bentuk flashback nikmat. Bukan flashback kesusahan. Itu pilihan kita tuan-puan sekalian. Kalau kita nak larut dalam flashback kesusahan, ya silakan, pasti lebih sempit hati, pasti lebih sengsara, pasti lebih susah lagi. Ya, apakah kita tidak boleh nak filter apa yang kita nak fikir, apa yang kita nak rasa? Sedangkan makanan depan mata kita tu, kalau kita nampak makanan tu berulat, kita takkan makan. Kalau kita bau makanan tu basi, kita takkan makan. Kalau kita tengok makanan tu tidak berkhasiat, bahkan makanan tu boleh mendatangkan mudarat, kita tak akan makan. Tapi kenapa untuk sesuatu yang masuk kepada fikiran kita, sesuatu yang masuk kepada perasaan kita ataupun hati kita, kita biar je masuk. Busuk pun masuk juga, berulat pun masuk juga, mudarat pun masuk juga. Ustaz cakap ni Ustaz faham, Ustaz sedar. Cakap senang, nak buat susah. Tapi kita banyak berlatih dan banyak mengambil pengalaman dan pengajaran daripada hidup kita. Kita dah pernah menelan dan memasukkan semua fikiran yang tidak baik. Kita telah pernah menelan dan memasukkan semua rasa yang tidak baik. Akhirnya apa dia? Hati kita yang sempit. Akhirnya apa dia? Kita yang merasa azab tersebut. Maka sudah-sudahlah, ya, untuk pengalaman-pengalaman yang lepas tu. Maka macam mana kita nak buat tuan-puan supaya hati kita tidak sempit? Ingatkan,
segala nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita telah pernah mengalami kesempitan, ya, pernah mengalami kesusahan, tapi Allah Subhanahu Wa Taala telah melapangkan. Allah berikan kita jalan untuk bangkit, ya, jalan untuk sentiasa positif dan sebagainya. Jumpa lingkungan yang baik-baik, jumpa sahabat yang baik, dapat ilmu yang bermanfaat, ia dapat zikir yang memberi kesan kepada jiwa kita. Masya Allah, semua ini adalah bentuk bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala telah mengurniakan nikmat kepada kita semua, terus mengurniakan nikmat kepada kita semua. Kunci kepada kesempitan jiwa, kesempitan hati adalah kembali mengingati, menyedari dan menginsafi sekalian banyaknya nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Allah dah jaga kita, Allah dah lindungi kita, Allah sayang kepada kita, Allah telah kurniakan kita ilmu, Allah telah angkat darjat kita, Allah telah bersihkan dosa kita, Allah telah lindungi aib kita. Janganlah kita menjadi hamba yang lupa daratan, yang kufur nikmat, yang tak terasa pun betapa besarnya nikmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Jadi istifham takriri ni adalah untuk apa dia? Untuk bagi kita rasa malu, tuan-puan sekalian. Sebab itu baca Al-Quranul Karim ni dengan Masya Allah, ya, dengan jiwa, dengan hati, dengan rasa. Ada rasa malu, ada rasa takut, ada rasa segan, ya. Dan takwa ni maknanya gejolak kepada segala macam elemen masyair, rasa. Jadi tuan-puan sekalian, apa yang berlaku bila kita baca alam nashrah laka sadrak, Allah segannya kita, sebab apa? Saya minta maaf tuan-puan, saya kena buka tingkap sekejap sebab yang ada yang memasak tapi tak buka tingkap saja dia apa? Nak terbatuk-batuk. Baik, sahabat-sahabat sekalian, ya, maknanya apa dia? Kita kembali tadi, bismillah. Keupayaan dan kemampuan kita untuk menghitung ataupun mengingat nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah kunci kepada kelapangan hati kita. Ya, mungkin berlaku sesuatu masalah, sesuatu cabaran dan ujian. Memanglah pada ketika itu kita akan rasa stres, ya, rasa sempit hati, rasa serabut dan sebagainya. Duduk sebentar, duduk seketika, ya, mengingati nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Pada siri yang lepas, sahabat-sahabat sekalian, Ustazah ada sebut juga, ya, bahawa surah Al-Insyirah ni dengan surah Ad-Duha ni macam kembar. Ya, bahkan adalah ulama yang sebut, ya, kalau tidak kerana adanya bismillah yang memisahkan di antara surah Ad-Duha dengan surah Asy-Syarah, maka ia kelihatan seperti satu surah yang sama kerana temanya, kesinambungannya, ya, kerana penyesuaian di antara dua surah tersebut. Tapi yang jelasnya ia bukanlah satu surah, ya, ia tetap dua surah yang berbeza. Tapi nak beritahu macam mana eratnya kandungan surah Ad-Duha dengan surah Asy-Syarah. Di mana pada siri yang lepas Ustaz sebut secara sepintas lalu, kan, ya, bagaimana surah Ad-Duha diamati oleh sarjana-sarjana psikoterapi ataupun psikologi Islam, lalu menjadikan ramuan ataupun menjadikan surah Ad-Duha, kandungan surah Ad-Duha sebagai satu formula, tuan-puan sekalian, untuk merawat anxiety dalam diri seseorang. Masya Allah, ya, Masya Allah. Kita mungkin belajar, lepas tu kita melalui rasa anxiety tu, so kita pun bereksperimen lah, nak tengok macam mana, kan, rawatan tu. Dan Ustaz sebut pada minggu yang sudah, pada siri yang pertama, tak habis kan Ustaz sebut, kan, macam mana yang pertama tuan-puan sekalian, Wad-Duha, ya, Allah Subhanahu Wa Taala, ini boleh catat, ya, ini untuk orang yang memang ada rasa tak selesa dekat hati, dekat jiwa, ya, macam Ustazah pun pernah rasa, ya, tuan-puan. So ini di antara formula dia, kita cuba insya-Allah. Yang pertama, pada ayat Wad-Duha tu sendiri, tuan-puan sekalian,
Allah kan bersumpah dengan waktu duha. Waktu duha ni adalah waktu ketika mana matahari naik setinggi galah. Ya, matahari naik. Jadi orang yang mengalami depression ataupun alami tekanan emosi ataupun apa benda lah, bentuk anxiety ke apa benda, sebenarnya dia kena kena bangun, kena keluar, kena tengok matahari. Itu bahasa paling mudah lah. Ya, sebab potensi nak berkurung, ya, potensi nak tidur saja, potensi tak nak jumpa orang, ya, sangat tinggi kepada orang-orang yang mengalami anxiety dan depression. Sedangkan simbolik kepada melihat matahari yang memancar, ya, melihat matahari yang punya energi yang sangat kuat. Ya Allah jadikan matahari tu energi dia sangat luar biasa. Sampai terang lah, terang bumi yang gelap asalnya. Ya, sampai maknanya berapa banyak yang mendapat tenaga daripada matahari tersebut. Ya, untuk macam-macam aktiviti kehidupan manusia yang begitu cemerlang dan maju sekali. Jadi inspirasi daripada waktu duha ni sangat penting. Menandakan tuan-puan sekalian, ya, seolah-olah macam kita kata bangun, lihat matahari. Ya, jangan hancurkan hidup kamu dalam kemurungan dan sebagainya. Ya, jadi ini adalah satu formula yang sangat penting supaya kita bekerja. Wa qul ya'malu fasayarallahu 'amalahum fasayarallahu 'amalakum, kan. Bekerjalah kamu, buat sesuatu, jangan duduk diam. Memang bila kita depression, bila kita dalam keadaan tekanan, kita rasa macam tak nak buat apa-apa. Ya, makan tak nak, minum tak nak, semua tak nak, kan. Tapi ini formulasi daripada surah Ad-Duha, ya, yang diamati oleh pakar-pakar psikologi. Maknanya kita kena bangkit, buat sesuatu yang bermakna seperti mana bermaknanya, ya, matahari dalam kehidupan manusia, biiznillah. Yang kedua, tuan-puan sekalian, mengimbangi mengimbangi semangat kita dengan wadduha tu, ya, dengan kita bekerja pada waktu siang, ya, makna kita menjadi manusia yang bertenaga tadi. Mengimbanginya adalah walaili idza saja, dan demi malam apabila ia telah sunyi. Jadi untuk orang yang depression ataupun orang yang kemurungan, tuan-puan sekalian, bersama-sama dengan perjalanan hari tu sangat penting. Sebab kadang-kadang orang ni tak kira dah, dia tak kira dah siang macam malam, malam macam siang. Kat situlah maknanya tak bertemu dengan pengakhiran kepada masalah jiwa tu. Sebab bila Allah sebut wadduha dengan walaili idza saja, kita sendiri kena alert dengan perjalanan hari. Oh, dah petang dah. Oh, sekarang pagi. Oh, sekarang tengah hari. Sekarang dah malam. Dah subuh. Jangan, sebab bagi orang yang depression, dia tak kisah dah. Masa berlalu macam tu saja. Ya? Sedangkan masa tu sangat penting. Sekarang waktu malam. Waktu malam ni untuk apa? Untuk kamu berehat. Waktu malam ni untuk apa? Untuk kamu memberikan balik untuk kamu recharge balik diri kamu, ya, untuk kamu rejuvenation, kita nak rejuvenate diri kita, kan, nak segarkan balik, refresh balik diri kita. So pada waktu malam memang kita kena berehat. Kena berehat, kena banyakkan zikir, kena bangun malam. Sebab apa? Allah bersumpah dengan waktu malam yang sunyi. Yang pada sunyinya malam kamu boleh bermunajat kepada Allah. Yang pada sunyinya malam kamu boleh berdoa. Jangan kita tukar terbalikkan benda ni. Bila kita terbalikkan ataupun tak ambil kisah tentang malam dan siang ni, itu yang jadi kita terperangkap dalam keadaan jiwa kita yang mungkin, ya, kemurungan dan sebagainya. Masya Allah. Ustazah cakap ni tuan-puan, Ustazah belajar daripada benda ni. Belajar, cuba buat, ya. Kalau tak Ustazah pun lain dia boleh jadi kemurungan juga, ya. Jadi cuba buat tuan-puan sekalian, dan Alhamdulillah, memang sangat membantu. Yang ketiga, sahabat-sahabat sekalian, adalah ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak meninggalkanmu, wahai Muhammad, dan tidak pula membencimu. Minta maaf ya tuan-puan, Ustazah tarik sikit perbincangan kita pada hari ini pada surah Ad-Duha. Ya, sebab ia berkait dengan kelapangan jiwa. Ya, dia berkait dengan orang yang Allah uji dengan hati yang sempit, dengan masalah depression, anxiety dan sebagainya. Jadi Ustazah tarik sikit daripada surah Ad-Duha. Maksud dia apa dia? Tuhanmu
tidak meninggalkanmu wahai Muhammad, dan Tuhanmu tidak pula membencimu. Sebab orang kafir duk kata, tengok dah tak datang dah wahyu, Allah dah tak suka kat kamu, saja je nak bagi apa? Nak bagi Nabi trigger, nak attack Nabi dengan sesuatu yang pasti Nabi akan kacau dengan ayat tu. Ini yang berlaku dalam hidup kita, tuan puan sekalian. Setiap orang ni dia akan ada benda yang akan membuatkan, yang akan trigger dia. Ya, kalau cakap pasal ni tak kisah sangat, cakap pasal ni tak kisah sangat, tapi jangan cakap pasal anak contohnya. Jangan cakap pasal mak, contohnya kan. Setiap orang tu ada benda yang kalau orang cakap pasal tu, dia jadi tak tentu arah, tuan puan. Contoh. Ustaz dapat daripada seorang sahabat ustazah. Nangis dia kan. Dia kata tolonglah dia bagi nasihat kat dia. Ustaz kata kenapa? Dia kata suami dia marah-marah dekat dia. Marah-marah dekat dia dan sampai dia jadi hilang pertimbangan. Si isteri ni tuan puan jadi hilang pertimbangan. Sebab apa? Sebab suami tu marah-marah. Ustaz kata apa yang suami tu marah? Sebab apa tuan puan? Ada banyak marah. Ada banyak bentuk kemarahan. Ada bentuk kemarahan isteri boleh buat tak tahu je lah. Maknanya boleh, okey tak apa. Sama juga macam suami. Bila isteri tu marah ke apa, ada benda yang dia tak attack suami pun, tak trigger suami pun. Tapi akan ada di sana perkataan-perkataan yang memang akan buatkan orang tu tak tentu arah. Jadi Ustaz tanya dekat dia, suami dia cakap apa? Suami dia buat macam mana? So dia pun forward pada ustazah apa yang suami dia message. Ya. Jadi Ustaz faham, kita boleh menjiwai tuan puan. Apa yang suami dia cakap, Ustaz tahu sebagai seorang isteri memang itulah yang trigger isteri. Apa dia? Bila suami mula kata tentang soal syurga, tentang soal derhaka, sedangkan isteri tu isteri yang baik tuan puan, isteri yang Ustaz tahu perjuangan dia untuk apa, untuk nak dapatkan syurga Allah Subhanahu Wa Taala, dah banyak dia yang disabar. Tapi bila suami tu kata memang kamu tak nak masuk syurga, ya, memang kamu rasa kamu boleh masuk syurga dengan cara kamu saja. So nampak tak tuan puan, sudah trigger perasaan isteri tu pada perkataan-perkataan yang memang seorang isteri yang solehah nak masuk syurga tuan puan. Jadi kalau suami tu menafikan, kata isteri tak nak masuk syurga, itu memang tak keruan bila baca ayat macam tu. Jadi demikian kita tengok macam mana orang-orang kafir Quraisy tuan puan attack Nabi SAW dengan sesuatu yang akan buat Nabi jadi tak keruan juga. Kenapa? Mereka kata, wahai Muhammad, Tuhan kamu dah tak sayang kamu. Tengok apa berlaku, tak turun dah wahyu. Sebab ada senggang waktu yang lama sikit wahyu Allah tak turun pada Nabi SAW. Jadi perkataan daripada orang-orang yang memang nak menyakitkan Nabi SAW ni, sikit sebanyak terasa juga pada hati Nabi. Betul ke? Ya betul ke Allah sebab tak turun wahyu yang lama ni kerana apa yang disebut oleh mereka ni, apa dia? Tuhan kamu dah tak pedulikan kamu. Tuhan kamu dah tak sayang kamu. Jadi ini adalah satu perkara yang lumrah berlaku dalam kehidupan kita tuan puan. Kita akan bertemu dengan perkataan-perkataan, insiden-insiden yang akan trigger kita. Ya, yang akan memang mencabarlah, maknanya mencabar kesabaran kita. Seperti ini disebut, Tuhanmu tidak meninggalkan kamu wahai Muhammad dan tidak pula membencimu. Maka tuan puan sekalian, apa yang paling penting kepada kita adalah husnuzan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sangat penting. Husnuzan. Yang mengatur hidup ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, nampak macam kaki tangan manusia yang bergerak. Tapi percayalah, Allah tak izin tak berlaku. Ya, kalau Allah tak nak tak jadi. Macam mana pun kalau Allah tak nak sesuatu perkara tu terjadi, lintang pukang kita nanti. Kenapa? Dia takkan terjadi seperti mana yang kita nak. Kenapa? Sebab kita melawan sesuatu yang Allah tidak kehendaki pun. Macam tu juga kalau Allah kehendaki. Ya, lintang pukang juga kalau kita tak nak. Kenapa? Sebab itu yang Allah kehendaki. Jadi kuncinya ada pada Allah Subhanahu Wa Taala yang memegang kuasa mutlak dalam kehidupan ni tuan puan sekalian. Jadi kacau bilau kita dengan perkataan orang tu, perkataan orang ni, dengan keadaan tu, dengan keadaan ni akan dapat diharmonikan untuk diri kita apabila kita bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Terutama kita mengatakan Allah sayang kepada saya. Allah tak benci saya. Sesuatu yang berlaku ni bukan untuk menjatuhkan saya.
bukan untuk memudaratkan saya. Ini bukan untuk menghina-dinakan saya, tapi ini adalah jalan untuk Allah angkat saya, untuk Allah bersihkan saya. Kekuatan kita dalam husnuzan dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu kekuatan kita untuk bangkit. Tapi kalau kita juga kata, memang Allah tak sayang saya, memang Allah nak jatuhkan saya, memang Allah benci saya, memang Allah nak mudaratkan saya, kita tak boleh. Kalau kita dah bersangka buruk dengan Allah Subhanahu Wa Taala, hancurlah hidup kita, tuan-puan sekalian. Orang boleh nak memburukkan kita. Satu dunia boleh nak memburukkan kita. Tapi kita tidak akan jatuh selama mana kita bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang puji kita, satu dunia puji kita, satu dunia angkat kita, tapi kita akan jatuh. Kita akan hina dina, tuan-puan. Ketika mana kita tetap tidak boleh bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh tak ingat apa yang saya cakap? Saya cakap pada diri sendiri. Ya, orang boleh hina kita. Orang boleh cakap kita macam-macam. Orang boleh kata macam-macam kepada kita. Sementara pula, kita ni memang lemah. Kita ni memang bukan sesiapa pun. Kita ni memang banyak aib, banyak kelemahan. Orang nak buka aib, nak letak, nak kata macam-macam ke apa, nak fitnah ke, kita tak boleh nak buat apa. Itu pilihan orang tu untuk hidup dia. Dia nak hidup untuk sebar fitnah, ya, kita tak boleh buat apa. Dia nak hidup untuk sebar aib, tu pilihan dia. Pilihan kita apa dia? Bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wahai Allah, Kaulah yang menutup keaibanku. Kau ada ya Allah, Kau akan membaiki kelemahanku. Kau ada ya Allah, Kau akan menepi segala fitnah. Kau ada ya Allah, Kau akan terus memberikan kebaikan kepadaku. Kau sayang aku ya Allah, Kau bukan benci aku. Sepanjang hidup aku ni, takkan tak nampak yang Allah sayang aku. Takkan hanya kerana satu dua perkara aku rasa Allah benci kat aku. Tak, Allah sayang kat aku. Kat situ, kita akan rasa lega. Kita akan rasa lapang dan tenang. Jadi ingat ya, tuan-puan sekalian, bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tidak meninggalkan kamu. Allah tak benci kamu. Begitulah. Ustazah berhenti setakat 3 daripada surah Ad-Duha ya. Nanti insyaAllah esok kita sambung lagi yang keempat, yang kelima, keenam. Yang penting tu tulislah tuan-puan ya, tulis dan kita tengok macam dalam hidup kita supaya kita dapat rasakan Masya Allah betul lah ya, bila kita mengambil Al-Quran sebagai pedoman hidup, nanti kita akan rasa ya Allah, ya lapang sangat hati kita insyaAllah. Wa wada'na 'anka wizrak, dan kami pun telah menurunkan bebanmu daripadamu. Ya, ini adalah isti'arah tamthiliyah. Ini kalau dalam bahasa Arab ya tuan-puan, isti'arah tamthiliyah. Maksudnya Allah pinjam sesuatu perumpamaan yang mengandungi maksud yang lain. Tapi ada persamaan dia. Persamaan dari segi mana? Bebanan. Cuba bayang tuan-puan sekalian, kalau kita mengangkut satu beban yang sangat berat dekat belakang kita ni. Ya, maknanya sampai terbongkok-bongkok kita. Tuan-puan cuba bayangkan orang yang memikul bebanan yang sangat berat. Berapa banyak yang agaknya, katalah sampai 30 kg, sampai 40 kg tuan-puan sekalian. Kita pikul kat belakang ni, orang yang berdiri tegak pun, kalau dah pikul macam tu punya berat, dia akan jadi terbongkok. Maknanya beban tu akan makan belakang dia, akan terasa beban juga dekat punggung dia. Itu nanti sampai ke betul-betul akan sakit tu. Jadi ini adalah tamthil, adalah perumpamaan tuan-puan sekalian. Allah nak gambarkan, bayangkan kalau kamu memikul beban yang sangat berat, sampai terbongkok-bongkok kamu. Sampai sakit belakang kamu, belikat kamu, punggung kamu. Dan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, maknanya Allah, dan kami pun telah menurunkan bebanmu daripadamu, tuan-puan sekalian. Ini adalah satu gambaran bagaimana penatnya, bagaimana letihnya, bagaimana, ya Allah ya, exhausted kan orang panggilkan, ya Allah, habis dah segala daya kerana menanggung beban. Tapi di sini tuan-puan sekalian, sebenarnya beban itu adalah satu tamthil kepada dosa-dosa. Dosa-dosa kita, ya Allah beratnya. Apa yang memberatkan tu? Dosa. Jadi, gambaran kesempitan yang kita alami tuan-puan, sakit hati, sempit hati, tension, segala macam, terpaksalah kita mengakui juga tuan-puan. Dari kacamata agama, ia tetap juga ada kaitannya dengan
beratnya bebanan penanggungan dosa-dosa yang kita ada. Walaupun ya, boleh jadi juga Allah nak angkat darjat dan sebagainya. Boleh jadi. Tapi tuan-puan, apakah kita rasa hina mengakui dosa-dosa kita? Ya, oh tak nak lah, saya tak nak ngaku dosa-dosa saya lah. Saya tension ni bukan sebab dosa saya. Saya tension ni sebab Allah nak angkat darjat saya. Ya, silakan. Tapi apakah hina? Apakah akan apa? Maksud ustazah tu, apakah tidak mendatangkan manfaat kalau kita fikir boleh jadi dosa-dosa saya? Mulia sangat ke kita? Baik sangat ke kita? Bagus sangat ke kita? Perasan je lebih kita ni kan? Jadi apa salahnya kita merasakan demikian? Ini kan ayat yang turun pada Nabi SAW. Bahkan pada Nabi SAW pun demikian. Nabi dalam keadaan maksum, tak ada dosa tuan-puan sekalian. Ya, tak ada dosa pun. Maksud dia kalau pada Nabi SAW itu ujian yang berat. Ya, Nabi tak ada dosa pun. Ya, cuma kita tu nak faham apa dia? Allah menggambarkan bagaimana dosa-dosa itu diserupakan dengan sebuah beban yang sangat berat, sampai jadi letih, sampai jadi penat, sampai jadi tak keruan. Ya, itu adalah gambaran kepada dosa-dosa yang memberatkan punggung kamu. Ya, allazi anqadha dhahrak. Itulah yang memberatkan kamu. Tu yang rasa payah nak berjalan, rasa sempit hati, rasa tension dan sebagainya. Wa rafa'na laka dhikrak. Dan Allah Subhanahu wa taala telah meninggikan sebutan namamu wahai Muhammad bagimu. Ya. Kalau kita tengok sahabat-sahabat dalam apa ni? Dalam tafsir ya sahabat-sahabat sekalian, bahawa Allah Subhanahu wa taala ya mengangkat mengangkat Nabi ni, sebutan nama Nabi ni maksud dia kami telah mengangkatmu dengan kenabian. Ya, maknanya dengan risalah ya, dengan tugasan yang sangat mulia sebagai Nabi, sebagai Rasul. Bahkan Allah angkat nama Nabi pada azan, pada iqamah, pada tasyahud, pada khutbah. Sentiasa disebut nama Nabi SAW. Maknanya Allah muliakan ya Nabi SAW ya dengan segala bentuk kemuliaan. Ya, nama Nabi sentiasa diangkat. Bahkan Allah SWT berselawat kepada Nabi. Malaikat berselawat kepada Nabi. Maksud dia, ya tuan-puan sekalian, Allah memuliakan dan mengangkat Nabi SAW. Cuma saya nak ulas tadi ya, untuk Nabi SAW bukan maksud Allah membebankan Nabi dengan dosa dan dengan dosa sebab Nabi maksum ya tuan-puan sekalian. Tetapi ya maksud yang seumpama itu mungkin di sana ya adanya okey ya, maksudnya adalah kalau pada Nabi, perbuatan-perbuatan Nabi SAW yang Nabi berijtihad dalam perkara tersebut tetapi ada mendapat teguran sedikit daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya macam ya Nabi SAW dengan seorang buta kan yang abasa wa tawalla. Di mana Nabi tak senyum pada orang buta tu. Yelah dah orang buta kan, Nabi tak senyum lah, tak nampak kan mata dia. Tapi Allah tegur supaya Nabi menyantuni setiap orang, tak kiralah orang tu buta ke, celik ke, kena disantuni dengan kemuliaan akhlak. Jadi maknanya dia bukan tahap dosa, tapi pada perkara-perkara yang Nabi berijtihad ataupun bersikap, tapi mendapat sedikit ya teguran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada beberapa perkara lain lagi. Itu pandangan ulama lah, maknanya bukan makna wizrak, bukan makna bebanan pada Nabi itu beban dosa. Ya, tapi adalah perkara-perkara yang tadilah yang Allah Subhanahu Wa Taala tegur. Tapi untuk kita tuan-puan sekalian, secara umum memang dosa lah kalau untuk kita. Yang memberatkan kita ni dosa kita, ya kesalahan kita, maksiat kita. Pun begitu kita kena ingat ya bahawa dalam hidup kita ni ada pusingan dia, ya ada roda dia. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas, dan hari-hari tu kami pusingkan. Ya, ada hari nama kita diri kita di bawah, ada hari di atas. Ya, yang penting tuan-puan sekalian, Allah boleh mengangkat kedudukan kita, nama kita setinggi-tingginya dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ayat-ayat ni sebenarnya bila sebut na ni maknanya kami kan. Bila kita baca, kita ingat kepada siapa? Kita ingat kepada Allah.
Kita ingat kepada kuasa Allah. Allah boleh melapangkan, Allah boleh menyempitkan, Allah boleh merendahkan, Allah boleh memuliakan, meninggikan, menghinakan. Semuanya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apa pun yang berlaku kepada kita tuan-puan sekalian, kuncinya adalah kembali kepada Allah. Katalah, oh saya buat salah, maka sekarang saya menanggung akibat daripada kesalahan saya. Kemana orang yang bersalah tu nak pergi? Tetap orang yang bersalah itu kembalilah kepada Allah. Oh saya ni tak buat salah. Sebaliknya saya yang disalahkan, saya yang dizalimi. Tetap juga tuan-puan, kemana orang yang dizalimi itu nak pergi? Tetap juga kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah ini adalah jalan kepada orang yang taat dan orang yang melakukan maksiat. Kepada orang yang hina dan orang yang mulia. Tetap apa jua keadaan, orang fakir, orang miskin, orang kaya, orang jahil, orang berilmu, tetap kena kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, apapun yang berlaku dalam hidup kita, yang berjaya adalah orang yang kembali kepada Allah. Itulah orang yang bertemu dengan jalan keluar. Kadang-kadang dalam hidup ni tuan-puan, kita langgar dinding je. Perjalanan kita tak lancar. Ujian di sana sini. Jalan langgar dinding sana, jalan ke kanan langgar dinding, jalan ke kiri langgar dinding. Rasa macam tak terbuka dah jalan. Tutup dah semua. Ya Allah, sakit kepala, sakit badan, asyik melanggar dinding je. Tapi percayalah, dinding tu boleh terbuka. Tetap ada pintu, tetap ada jalan keluar. Macam mana cara nak buka dia? Kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Taubat kepada Allah, istighfar kepada Allah, taatlah kepada Allah, mengadulah pada Allah. Allah, 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 maka terbukalah segala dinding-dinding yang kita rasa dah tertutup, buntu dah jalan, akan terbuka. Syarat dia apa dia? Kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat-sahabat sekalian, insya-Allah kita jumpa pagi esok. Ya, Ustaz cuba awalkan rakaman untuk program pagi esok sebab Ustaz nak musafir tuan-puan. Tolong doakan musafir kami ni diberkati, dirahmati dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar kami dapat buah tangan daripada musafir ini berupa maghfirah, berupa rahmah, berupa cinta Allah Subhanahu Wa Taala dan cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga sakinah mawaddah dalam kehidupan, dalam keluarga insya-Allah. Lagi sekali sebab dah lama tak live dah seminggu tak live. Saya minta tuan-puan tolong infak untuk tahfiz Madrasah Hufaz hari ni tuan-puan, hari Isnin ni silakan infak kepada tahfiz Madrasah Hufaz. Insya-Allah kami sikit lagi nak siap tuan-puan fasa kedua tu. Insya-Allah kalau boleh nanti nak buat pelancaran pada bulan 2 tahun depan ataupun bulan 3 tahun depan. Nak siapkan. Dan juga untuk fasa yang ketiga insya-Allah anak-anak kita pun sedang belajar dengan tekun alhamdulillah di Madrasah Hufaz. Tuan-puan silakan pagi Isnin yang mulia ini untuk infak kepada tahfiz Madrasah Hufaz. Bagi sikit tanda ingat, bagi banyak tanda ada, tak bagi langsung tanda kedekut. Jadi pilihlah yang mana-mana Saya minta maaf, doakan kesihatan Ustazah juga baik insya-Allah. Doakan kita mendapat usia yang penuh keberkahan insya-Allah. Dan sayang kalian kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih atas sokongan semua. Aku qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh sentiasa follow Facebook Ustazah, Facebook Madrasah Hufaz, Instagram Ustazah juga. InsyaAllah Ustazah nak sharekan perjalanan musafir kami ke 3 masjid tu dalam medium yang adalah Facebook dan Instagram insyaAllah. Wallahu ta'ala a'lam. Kita tangguhkan dengan suratul As dan tasbih kafarah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya aku
kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah, meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup dengan-Mu untuk hidupku, siang dan malamku, suka dan dukaku. Dengan kalam-Mu aku bahagia ya Allah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah, meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai
suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup denganmu untuk hidupku, siang dan malamku, suka dan dukaku, dengan kalammu aku bahagia. Ya Allah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji,
nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup dengan-Mu untuk hidupku, siang dan malamku, suka dan dukaku. Dengan kalam-Mu aku bahagia.